Assalamualaikum kelas. Siri video yang ini dan akan datang akan membincangkan bagaimana untuk kita menyediakan satu sistem maklumat perakawanan, khususnya kitaran untuk kitaran hasil bagi satu kes pipe fitter supply company menggunakan sistem pengurusan bekalan data yang biasa, iaitu Microsoft Access. Jadi anda lihat di sini di skrin sekarang adalah satu gambar rajak REA bagi kitaran hasil pipe fitter supply company. Jadi seperti biasa, gambar rajak REA akan ada tiga jenis entity, iaitu resources, events dan agent. Sumber, activity dan agent. Dan di dalam kitaran hasil dan begitu juga kitaran-kitaran yang lain akan ada sepasang event give and get, iaitu sepasang event yang mana satu event akan memberi sesuatu resource dan pasangannya ialah event yang akan menerima sesuatu resource. Jadi dalam kes kitaran hasil, pasangan eventnya ialah sale dan cash receipt, yang mana sale ni akan memberi inventory dan cash receipt akan menerima cash. Okey. Jadi dalam gambar rajak REA ini kita ada sepasang event sale dan cash receipt, dan ada juga event yang mencetuskan event-event tersebut, iaitu sale order. Setiap event akan melibatkan satu resource. Jadi sale order akan melibatkan inventory, sale akan melibatkan inventory dan cash receipt akan melibatkan cash. Manakala setiap event juga akan melibatkan agent, iaitu ada dua agent, boleh jadi satu agent dalaman dan satu agent luaran, ataupun dua agent dalaman. Jadi dalam kes kitaran hasil, semua event melibatkan satu ejen dalaman dan satu ejen luaran. Oleh itu sale order dia melibatkan employee, iaitu ejen dalaman, dan customer, ejen luaran. Sale juga akan melibatkan satu ejen dalaman, employee, dan satu ejen luaran, customer. Cash receipt akan melibatkan satu ejen dalaman, employee, dan satu ejen luaran, customer. Okey, dan setiap seperti yang saya sebut tadi, setiap event akan link dengan resource, agent, dan juga link dengan related event. Okey, apa yang kita akan cuba hasilkan dalam siri video ini adalah sistem yang mengendalikan kitaran hasil pipe fitters. Jadi hasil yang dah siap, anda akan dapati sesuatu seperti ini, iaitu pipe fitters revenue system. Jadi kalau anda lihat, ada beberapa komponen dalam sistem yang dah siap ini, iaitu satu komponen maintenance, iaitu kita akan merekod dan mengedit customer information dan juga inventory information. Kemudian kita ada satu bahagian, iaitu untuk kita merekod dan mengedit urus niaga. Dan urus niaga seperti mana di dalam rajak REA tadi, kita ada tiga event utama, iaitu sale order, sale dan cash receipt. Jadi di sini kita boleh edit dan kita boleh tambah rekod dan kita boleh edit rekod. Dan komponen yang ketiga dalam sistem ini ialah reports. Jadi di sini kita boleh menghasilkan invoice. Jadi invoice ni adalah satu bentuk report kerana dia adalah dokumen, bolehlah kita katakan report. Dia adalah output yang datangnya daripada urus niaga sale. Kemudian kita ada report lain, iaitu kita boleh dapatkan item untuk jumlah sale dalam tempoh tertentu. Kita boleh dapatkan open sale order summary. Kita boleh dapatkan balance baki untuk account receivable control, dan juga kita boleh dapatkan summary untuk setiap account receivable subsidiary account. Okey.
Jadi kita akan tunjukkan item-item ini dengan lebih detail kemudian dalam video akan datang. Tetapi untuk video yang pertama ini, kita akan lihat langkah yang pertama yang perlu kita buat, iaitu kita perlu buka satu database Microsoft Access, dan kita perlu menyediakan jadual-jadual yang berkenaan. Okey, jadi ini contoh hasil yang sepatutnya kita siapkan. Okey, saya menyediakan satu senarai jadual yang akan jadi rujukan untuk anda bangunkan, untuk anda sediakan jadual asas. Okey, jadi dalam dokumen ini, senarai jadual asas PipeFitters PDF ini, dia akan menenaraikan semua jadual-jadual asas berdasarkan Raja REA. Kalau anda recall balik, Raja REA seperti kuliah yang kita pernah bincangkan dalam mereka bentuk pangkalan data, kita akan wujudkan jadual untuk setiap entiti di dalam Raja REA kita. Jadi di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kita ada 7 entiti, maka kita akan sediakan 7 jadual untuk setiap entiti tersebut. Untuk setiap entiti kita akan sediakan jadual, maka akan ada 7 jadual. Dan juga kita akan sediakan jadual khusus untuk hubungan banyak kepada banyak. Oleh itu kita akan ada jadual sale order inventory kerana dia adalah berhubung secara banyak dengan banyak. Kita akan sediakan satu jadual sale inventory kerana dia juga hubungan banyak kepada banyak. Jadi oleh sebab itu kita akan sediakan 7 jadual untuk entiti-entiti dan 2 jadual hubungan banyak kepada banyak. Jadi jumlah jadual yang kita perlu sediakan ada 9. Jadi di dalam dokumen senarai jadual ini ada maklumat berkenaan jadual-jadual yang kita perlu bina. Jadi ada 9 jadual lah. Okey. Okey, jadi di sini kita akan mulakan dengan kita membina, saya akan bagi contoh untuk kita bina cash account. Jadual cash account. Okey, untuk kita mulakan, maka kita pun akan buka Microsoft Access. Kita akan buka Microsoft Access. Jadi kita tutup dulu yang ini dan kita buka yang baru. Kita akan buka new database. Kita klik the blank database dan kita namakanlah, okey, di tempat yang tertentu. Untuk ini saya bubuh di folder yang sesuai lah untuk saya. Dan kita namakanlah database ini, kita namakan sebagai PipeFitters. Okay, bila gitu kita klik create, maka dia akan buat satu jadual yang asas, diberi nama umum iaitu table. Jadi jadual pertama yang kita ingin buat sebenarnya tidak tertakluk kepada susunan ini. Namun begitu, kerana dalam dokumen ini yang atas sekali ialah cash account, maka kita akan buat cash account. Okey. Jadi dalam dokumen yang saya sediakan ni, senarai jadual ini, di atas apabila saya sebut table, maka ini adalah jadual yang kita perlu buat dengan nama dia iaitu cash account. Saya sengaja tidak letakkan space antara cash dan account. Dan di bawah ruangan kolom ni, dia menyenaraikan semua medan-medan atau field yang perlu kita sediakan. Dan ini ialah nama bagi setiap medan. Kita ada beberapa medan di sini iaitu cash account ID, kita ada account description, kita ada bank name dan date account established. Okey, itu ialah medan-medan yang kita perlu bina. Kemudian setiap medan dia ada jenis medan, iaitu di bawah kolom type ini. Jadi cash account ID adalah jenis text, account description juga text dan sebagainya. Date account established adalah
date time, dan kita ada size. Okey, size untuk medan tersebut, iaitu 3 untuk cache account ID dan seterusnya lah. Okey, dan kita ada property untuk setiap ini. Jadi kita akan buat yang pertama, iaitu kita buat table cache account ini. Jadi kita bagi table yang pertama ni, kita terus pergi kepada design view dan kita ubah nama dia kepada nama yang kita ingin tadi, cache account. Dan oleh kerana di dalam Microsoft Access ini terdapat beberapa jenis objek, jadi untuk memudahkan untuk kita kenal bahawa ini adalah jadual, maka kita pun letaklah di belakang namanya perkataan table, dan kita akan gunakan ini konsisten across semua table, bahkan semua objek. Okay, jadi kita namakan cache account table. Okay. Jadi bila kita klik OK, maka dia akan senaraikan semua medan-medan yang kita ingin bina, dan dia telah buat medan yang pertama yang ia adalah primary key. Dia adalah primary key dan dinamakan sebagai ID. Namun begitu di dalam dokumen ini kita nak namakan primary key ini sebagai cache account ID. Okey. Jadi kita namakan dia cache account ID. Okey. Dan data type diberitahu di sini dia ingin data type sebagai text. Jadi kita ubah dia kepada text, dan kita juga diberitahu caption, size dia ialah 3, caption dia ialah account hash. Fields, jadi kita ubah di sini di field properties ini, kita ubah field size kepada 3 dan captionnya ialah account hash. Dan required true ni dia supaya apabila user memasukkan maklumat berkenaan dengan medan cache account ID ni, dia adalah wajib untuk dimasukkan cache account ID ketika dia memasukkan maklumat cache account. Jadi kita letakkan sebagai true. Caption ni ialah nama bagi cache account ID yang akan tertera pada mana-mana objek seperti borang, laporan. Apabila cache account ID ditunjukkan, dia akan menamakan sebagai account hash. Tetapi nama sebenar medan tersebut ialah cache account ID. Ini ialah apa yang akan dipaparkan. Caption ialah apa akan dipaparkan. Dan kita ada juga input mask. Jadi required adalah true, input mask adalah ini. Jadi input mask ni ialah kotak yang akan disediakan untuk kita memasukkan data. Bagaimana rupa bentuk kotak tersebut dan apakah yang dibenarkan. Jadi 000 ni menggambarkan bahawa yang boleh dimasukkan ialah nombor lah. Okey, jadi yang ni saya copy paste, saya copy input mask ini dan saya masukkan di sini input mask, saya paste di sini. Dan juga diberitahu bahawa required saya tukar kepada yes atau true tadi diberitahu. Okey, jadi untuk medan yang pertama, okey, kita dah selesai. Kemudian kita buat untuk medan-medan yang lain pula. Kita ada cache description, account description. Jadi saya letak dulu ni di tepi untuk rujukan saya dan saya teruskan buatlah. Okay. Anda boleh teruskan untuk buat perkara ini sehingga akhirnya anda save.
kerana limit video ini adalah 15 minit, jadi saya perlu berhenti sekarang. Okey, kita akan jumpa dalam video akan datang.